Ini Project Futsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. So sekarang aku tengah buat video ni malam. Siapa yang tengok waktu malam, jadi waktu malam lah. Pagi kalau korang tengok waktu pagi. So pada hari ni aku akan buat satu review kasut yang agak hype lah beberapa bulan yang lepas. Tapi aku agak ketinggalan lah untuk buat review sebab harga kasut yang baru rilis, kasut tu mencanak sangat lah. 140 USD harga asal dia. Convert duit kita dalam 600 lebih lah. 600 lebih pada aku is not worth it lah. Okay. So fact check. Kasut yang aku katakan tadi yang kita nak review yang hype beberapa bulan lepas tu adalah Nike React Gato. Nike React Gato. Okay. Ni hype. Mereka hype selari dengan prestasi. Right? Dia boleh lawan dia punya kira bapak dia lah. Ni bapak ni yang kira anak dia, successor dia. Okay, so fact ataupun fakta yang aku dah cedok-cedok sikit daripada reviewer interview dengan Nike punya product line production ke apa tak ingat lah. Tapi inilah something yang handle pasal indoor punya produk. So dia kata idea ni datang 5 tahun lepas masa dia orang pergi ke Brazil, ada lawatan pergi ke Brazil. Lepas tu dia tengok ada group of budak-budak ni sebab kat sana kat Brazil street soccer ni ataupun five-a-side soccer ni memang popular lah kat sana, street soccer ni. Dia borak dengan orang yang yang handle budak-budak ni kat sana. Dia kata banyakkan budak-budak yang main start daripada jalan ni akan end up dipancing oleh kelab-kelab besar lah. Tapi bila sampai ke kelab-kelab besar, diorang susah nak perform. Sebab apa? Dekat jalan diorang ni, masa diorang belum dipancing lagi ni, diorang main tak pakai kasut. Diorang main barefoot. Bila dah masuk kelab, diorang kena pakai kasut. So dia jurang kat situ. Diorang katalah ni based on Nike punya cakap lah. Diorang cuba nak cari satu solusi untuk masalah ni. Sebab apa? Diorang dah survey, mungkin diorang dah survey budak-budak ni, diorang tak rasa barefoot macam diorang pakai diorang main street soccer dekat rumah diorang, kat kawasan diorang dulu. Tak rasa barefoot tu. So barefoot ni ataupun main kaki ayam lah, kita panggil kaki ayam. Diorang nak rasa kaki ayam ni. So Nike keluar lah dengan kasut Nike React Gato yang pada aku kasut ni tak macam kaki ayam pun. Kalau korang tengok ketebalan dia, dia punya React ni, dia punya tebal rubber kat sini, pada aku dia tidak menterjemahkan rasa kaki ayam tu. Okay, tapi aku puji Nike untuk effort dia yang untuk Nike React Gato ni lah. Sebab apa? Nampak effort dia orang untuk lebih mendalami apa yang seseorang player futsal tu nak dalam kasut futsal. So kasut futsal adalah senjata pemain futsal. Terima kasih Nike. Satu fakta dia ada 3 major improvement daripada Luna Gato 2 ni. 3 major improvement ataupun 3 technologies that makes this kasut yang tercanggih buat masa ni, kasut tercanggih. Okey, sebab apa? Okey, lepas ni aku bagi tahu setiap macam setiap aku punya review satulah daripada apa dia punya midsole dan outsole, dan mungkin sikit lah aku cakap sikit pasal dia punya heel lining ni semua. Stay tune sampai habis, insyaAllah korang akan tahu apa yang pada aku biasa je. At least korang tahu apa yang ada pada kasut Nike React Gato ni. So material yang yang diorang pakai ni agak mengecewakan lah bagi aku. Aku mengharapkan Nike React Gato ni pakailah kangaroo leather, sebab Luna Gato ni just pakai goat leather, walaupun goat leather tapi kelembutan dia syahdu. Tapi kalau dekat Nike React Gato ni dengan harga 600 lebih, aku mengharapkan kangaroo leather. Tapi instead of kangaroo leather, diorang opted to use Nike Flyknit. So Nike Flyknit kat sini ada tulisan ni. Okay, Nike Flyknit Okay, Nike Flyknit. Tengok kat sini, kalau korang tengok nampak kan macam area yang bulat-bulat ni. Ni semua adalah Flyknit dia. Secara jelas lagi nampak benda yang timbul-timbul bulat-bulat ni kan. Material Flyknit yang kau boleh nampak dekat
high end punya produk Nike lah, boots dorang mostly, especially dekat Nike Mercurial Vapor. Okay, tengok yang tinggi timbul-timbul ni kan. Okay, lepas tu kau nampak yang macam bersinar-sinar sikit ni, dikatakan diorang embed sekali material TPU dekat dalam ni. So material TPU ni untuk bagi apa ni atau bahan atas ni lebih tinggi daya geseran. Bila daya geseran tinggi ni, bila ketahan bola tu tak lari jauh, meningkatkan daya geseran dan meningkatkan daya tahan kasut ni. Okay, dia punya cover dia daripada sebelum sampai hind foot ni sampailah ke depan. Alright, sampai ke sini. Ni dah lebih pada midfoot dah ni. So tadi Flyknit kan, Flyknit ni semua dah Flyknit tadi. So kita tahu pasal ni, kita tiba-tiba break dan kadang-kadang kita punya atas ni contact dengan lantai kan, jadi kita takut cepat koyak sana sini. So biasa koyak dekat sini. So jadi dengan adanya material TPU dan Flyknit ni, dia diketahui dua bahan ni adalah bahan yang tahan lasak. So jadi cara faktanya itu teknologi yang kenapa kasut ni high tech punya kasut. Okay, so kita move on pergi ke dia punya bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia sama macam Lunagato punya. Okay, pakai mesh punya lining, cuma part yang ni dia bukan fully mesh lah. Sini mesh, korang tengok ni mesh, yang ni synthetic suede ni aku rasa kat sini. So mungkin yang ni untuk lebih keselesaan lah dekat buku lali korang belakang ni. Yang ini part menarik kat ni. Okay, so korang tengok ni. Okay, ada point-point ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lubang siap. Yang ni pada aku neoprene biasa je, ataupun mungkin bahan Eva kot, tak pastilah bahan apa ni. Tapi tak adalah macam ada poron ke ada kat bawah ni. Okay, so, korang tengok kat dalam tu, nampak tak ada bulat-bulat tu kan, nampak ada bulat tu. Alright, okay, yang bulat-bulat tu lah yang korang nampak kat bawah ni. Inilah bendanya. Okay, dia punya Nike Touch 360 system tu, kononnya kasih kaki ayam lah. Aku tak tahulah betul atau tidak, tapi pada aku benda ni tak macam kaki ayam, tapi lebih kepada increase kau punya ball control kau. Okey, sebab tu yang model ni dibagi Ika Din Ho pakai, tapi tak sempat nak nampak Ika Din Ho pakai lama sebab yalah pandemik ni kan. So game-game pun semua terhenti. Alright, kita move pergi ke midsole ataupun cushioning dia. Cushioning kasut ni, so nampak tulisan React kat situ So yang hitam korang tengok ni daripada midfoot ni sampailah ke belakang ni. Alright, React macam nama dia, React Gato. React ni adalah sistem ataupun teknologi cushion yang terbaru yang Nike buat untuk kasut running dia orang lah. Bukan kasut pusal pertama lah yang dia letak React ni. Yang sebelum Phantom Vision React, Tempo Legend React. So yang model ada letak React ni kebanyakannya harga memang kau mahal lah. So tapi pada aku, sebab aku dah sarung yang Phantom Vision punya, dia punya kelembutan tu memang jauh lembut daripada Lunagato punya Lunalon ni kan. Dia pakai Lunalon, tapi dia berat sikit. React ni yang aku boleh bagi tahu, dia punya lebih daya lantunan dia lagi power daripada Lunalon. Cuma masalah dia sedikit berat. Itu masalah utama dia yang kaki rana bagi tahulah. Cushioning dia memang lagi lebih padu daripada Lunalon. Okey, yang tu aku boleh cakap sebab aku pernah sarung yang Phantom Vision punya. Outsole pula, okey, tadi teknologi pertama Flyknit. Okey, Flyknit fuse with TPU layer. Lepas tu midsole dia pakai React, tu teknologi kedua. So teknologi ketiga yang di-highlightkan oleh Nike ada 8 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni tak kira 9. Bolehlah 9, tapi kalau tengok kat dalam dia ada 8 point je. Satu ni tak. Outsole dia made from rubber lah, daripada sini ke sini, tapi cuma kat sini part gimmick dia orang ni. Ni pada aku ni gimmick saja ni. Gimmick je benda yang timbul-timbul ni. Dan kalau korang perasan point ni, yang benda bulat-bulat ni,
tinggi dia semua melebihi daripada tapak-tapak yang biasa keliling ni kan. So yang bulat-bulat ni lebih tinggi. Okay, korang tengok. Lebih tinggi. Nike cuba meningkatkan sentuhan menggunakan tapak kaki dengan sistem dia orang ni. Tapi pada aku gimmick je lah ni. Okay, aku rasa ni better lagi. Tapi nantilah video lain pula pasal Nike Luna Gato ni. Nike bagi nama dia Nike Touch 360 system lah. So ini yang tadi awal-awal aku cerita tadi, improve rasa bola tu dekat kaki. Dia orang kata dengan adanya Nike Touch 360 ni, pijak bola dan kita dribble tu lebih rasa bola tu. So ada rasa macam kaki ayam macam tu lah, barefoot feeling tu. Tapi tak tahulah ni, sebab dia agak tebal juga. Dia buat daripada rubber lah, sama je dia punya ni, cuma pattern dia lain, pattern dia berlainan. So pada aku dia nampak cool. Aku ini adalah gimmick pemasaran daripada Nike untuk buat nampak diorang ni lebih ke depan dalam R&D. Pada aku itu gimmick untuk bagi tahu orang bahawa R&D diorang power. Okay, so pada aku tak ada benda pun. Sebab aku baca review dan aku tengok video review, kebanyakan kata lebih kurang sama je macam apa outsole biasa. Dan satu lagi sebab kenapa aku kata Nike letak effort dalam penghasilan kasut futsal untuk Nike React Gato ni, sebab apa korang tengok kat depan ni. Sebelum ni Nike tak ada tau kasut yang ada depan ni, korang tengok Okay, nampak ni ada part keras depan ni. Okay, part keras extra two cap layer kat sini. Jadi dia dah start tiru contoh macam Joma, Top Flag, Kelme Precision. Okay, dia dah menuju ke arah tu dan dia punya pattern lebih bulat daripada Luna Gato. Okay, korang tengok Okay, berat yang aku dah timbang, berat untuk yang ini saya ni 7,5, sebelah saja 250 gram macam tu lah. So standard lah untuk satu kasut futsal. So dia tak berapa ringan, tak berapa berat. Adakah dengan adanya Nike React Gato ni, adakah line Luna Gato tu akan sekali lagi akan diberhentikan, dan atau ada Nike Luna Gato 3? Atau aku rasa yang ni adalah eksperimen oleh Nike untuk diorang buat satu kasut yang memang khusus untuk futsal saja. Harga dia masih lebih kurang sama. Harga around 500.5 ke 600.5. Tengok pada keadaan ada sale tak ada sale. Alright, harap korang boleh komen. Nak share, silakan share. Tinggalkan button like ataupun unlike. Kalau unlike tu korang bagi tahu kenapa video aku ni perlukan lebih banyak improvement dari segi konten lah. Itu sajalah. Pak Haji masuk tidur dulu lah. Nanti apa-apa Roger Pak Haji. Okay, Assalamualaikum.